Baik, yang kedua, pensucian, pembersihan dan peningkatan jiwa sehingga ia layak memperoleh makrifat ilahi. Tujuan yang kedua daripada ilmu tasawuf ni adalah untuk menyuci bersihkan kalbu kita ni, supaya tidak terpengaruh dengan godaan-godaan nafsu yang buruk dan ajakan-ajakan setan yang memperdaya, yang menipu daya kita, supaya tidak terpengaruh dengan semua itu, supaya kalbu kita dapat dibersihkan. Apabila kalbu kita ni dapat dibersihkan, maka natijah hasil daripada hati yang bersih ni, pertama sekali dia akan memperoleh makrifat lah, mengenal Allah Ta'ala dengan cara yang sedalam-dalamnya, mengenal Allah SWT dengan sepenuh jiwa raga dia lah, dengan mengenal Allah SWT dengan penuh penghayatannya. Jadi tujuan yang kedua ni nak menyucikan kalbu. Sebab apa? Pak jiwa kita ni Allah SWT jadikan roh kita, jiwa kita ni asalnya murni, molek, bersih molek dah. Jadi keadaan jiwa kita ni, fitrah naluri asal yang diciptakan Allah Ta'ala ni sudah bersih. Bersih dengan arti sudah ada makrifatnya, sudah mengenal Tuhannya. Bersih dari segi keyakinan akidah tauhidnya tu sudah bersih. Semua ni ulama tasawuf dia selalu merujuk kepada satu ayat Al-Quran lah. Tapi sebenarnya banyak lagi lah dalil-dalil lain. Tapi ayat yang biasa menjadi rujukan ahli tasawuf nak menyatakan roh manusia ni, asal kejadian dia tu, sebelum dia dimasukkan ke dalam jasad dan dihubungkan dengan jasad tu, dia sudah bersih. Dia sudah ada keyakinan dia. Dia sudah ada makrifatnya tu. Jadi selalu ayat yang selalu dirujuk oleh ulama tasawuf, iaitu ayat yang kita pun biasa dengar lah, ulama-ulama kita biasa sebut ayat ni, iaitu ketika Allah Ta'ala tanya roh ni. Dan benda ni berlaku di alam arwah lagi. Maksudnya pada waktu tu jasad kita belum diciptakan lagi, tak dibuat lagi. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Kamu tu merujuk pada roh yang sudah pun diciptakan Allah mendahului jasad dia. Jasad tak ada lagi masa tu, tapi roh sudah pun diciptakan Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka roh jawab pada waktu itu, qalu bala. Mereka, maksudnya sekumpulan, sekelompok roh lah, banyak roh, semuanya sudah pun diciptakan. Jadi mereka ni, roh-roh ni yang telah pun diciptakan oleh Allah sebelum terciptanya jasad, sebelum terciptanya badan ni, mereka sudah membuat penyaksian, pengakuan. Qalu bala syahidna. Mereka kata, yakni roh-roh sebelum ada jasad lagi, bahkan kami menyaksikan ketuhananmu, ketuhanan Allah. Jadi roh pada waktu itu sudah ada makrifat, sudah suci bersih, murni, makrifat pada tahap yang paling tinggi. Jadi makrifat ataupun mengenal, roh ni mengenal Allah Ta'ala pada tahapan yang tinggi itu dalam tasawuf dipanggil tarah musyahadah. Itu tahap yang tinggi dalam mengenal Tuhan lah. Dalam istilah tasawuf, tahapan tu diistilahkan, dan istilah mereka ni orang panggil musyahadah. Ambil di mana? Daripada ayat tadi juga, iaitu bila Allah Ta'ala kata, jawapan roh tu, bala syahidna, bahkan kata roh, kami menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyaksikan syahidah ni tidak sama dengan alimah, tahu. Kita boleh meyakini sesuatu dengan jalan tahu, kita boleh yakin, tetapi keyakinan kita yang kita perolehi dengan jalan tengok sendiri tak sama. Kalau ada orang khabar kita beritahu sesuatu perkhabaran yang kita yakin orang ni tak menipu, kita percaya ya khabar tu, kita yakin. Tapi keyakinan kita ni tak sama apabila kita sendiri tengok benda tu. Benda tu kita sendiri tengok, tahap keyakinan kita ni tak sama. Dari segi kekuatan keyakinan, dari segi kedalaman keyakinan, dari segi kehalusan fahamnya tak sama. Percaya atau tak percayalah. Jadi keyakinan yang mendalam itu, yang sudah pun dicapai oleh roh di alam arwahnya itu, sebelum jasad ni diciptakan oleh Allah ni, maka taraf keyakinan dia masa tu, taraf makrifat dia masa tu, orang panggil musyahadah. Dia ambil daripada ayat tadi lah, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan, yakni kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, roh ni pada asal naluri kejadian dia tu, fitrah awal dia tu sudah bersih, sudah bermakrifat.
sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh keyakinan. Tapi bila roh manusia ni, bila jasad manusia diciptakan, roh kemudian dihubungkan dengan jasad-jasad ni sehingga timbullah manusia seperti yang kita tengok hari ni, maka banyaklah halangan-halangan dia tu. Banyaklah gangguan-gangguan dia tu yang menjadikan naluri asal naluri asal, fitrah asal, roh manusia itu sudah bermakrifat, sudah mengenal Allah ni dengan pengenalan yang sedalam-dalamnya ni sudah terganggu, terhalang dengan faktor yang banyaklah. Sehingga hak kena jadi tak kena. Jadi terganggu roh manusia ni, sehingga gangguan tu ada yang berat sampai ke tahap ada manusia yang ingkar, kufur kepada Allah, tak percaya kepada Allah, ada yang syirik. Itu gangguan yang berat. Ada gangguan yang kurang sikit, dia tu tetap jadi mukmin, tapi mukmin yang lemah keyakinan dia, yang banyak keraguan dengan arti gangguan-gangguannya itu, dan bermacam-macam. Jadi boleh jadi macam-macam ni. Asalnya sudah memiliki makrifat yang kukuh lah, makrifat yang benar terhadap Allah. Maka antara yang ganggu jiwa manusia ni sehingga jadi rosak, antaranya ialah faktor pengaruh daripada ajaran-ajaran orang tuanya dan persekitarannya. Ajaran orang yang ajar, yang memberi pelajaran kepada dia tu. Jadi ajaran-ajaran yang dipelajari oleh seseorang ni, yang dia dengar orang ajar dia, itu kadang-kadang mempengaruhi pemikiran dia, keyakinan dia, sehingga kalau ajaran tu molek-moleklah. Tapi kalau ajaran tu rosak, maka dia akan menjadikan keyakinan asal yang sudah sedia ada pada roh manusia ni akan jadi terhalang. Sehingga dia jadi tak kenal dah. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala kerana ajaran. Tengoklah ajaran apa yang dia terima, yang dia dengar. Apa persekitaran dia tu. Dan ini kalau kita nak tengok, kita boleh tengok kepada antaranya kepada hadis Nabi lah. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan tu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, naluri asalnya. Fa abawahu yuhawidani. Maka kedua ibu bapanya lah, orang paling dekat dengan dia lah, kedua ibu bapanya. Yuhawidani, yang akan tukar dia jadi Yahudi. Au yunasiranihi, atau yang akan menjadikan dia sebagai Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang akan jadikan dia sebagai Majusi. Jadi anak yang keadaan suci bersih ni akan terganggu dengan ajaran, maka yang paling dekat dengan dia ayah dia lah, mak ayah dia, keluarga dia. Tapi bukan mak ayah saja, persekitaran dia tu, masyarakat dia, guru dia yang duduk keliling dia tu, apa benda dia ajar. Itulah yang akan menentukan sama ada akidah asal dia tu, naluri asal dia tu terjaga ataupun jadi rosak. Jadi kalau orang tua dia ajar ajaran pegangan-pegangan yang salah, persekitaran dia mengajarkan ajaran-ajaran yang keliru dan salah, maka rosaklah naluri asal tu. Jadi rosak. Kemudian yang merosakkan jiwa manusia bukan itu saja, nafsu manusia sendiri. Allah Ta'ala jadikan nafsu ni sebagai dugaan untuk kita ni. Jadi nafsu inilah yang akan merosakkan jiwanya dia juga. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini memang betul-betul cenderung kepada keburukan dan kejahatan, keinginan dia tu, kemahuan dia tu. Ibu bagi nafsu manusia ni hubud dunia lah, kegilaan manusia terhadap perkara-perkara keduniaan. Daripada sifat keinginan yang tinggi, kemahuan yang tinggi, ikatan yang tinggi terhadap perkara-perkara keduniaan ni, dia akan menimbulkan banyak sifat-sifat buruk dalam hati manusia ni. Dia akan menimbulkan hasad dengki, dia akan menimbulkan takabur, sombong, dia akan menimbulkan riak, menimbulkan sum'ah, menimbulkan permusuhan, kebencian. Semua itu cabang-cabang dari nafsu. Pucanya saja, hubud dunia. Apabila kalbu manusia terikat dengan hal-hal keduniaan, tarikan-tarikan keduniaan yang besar, maka bercabanglah sifat-sifat buruk dalam hati dia tu. Maka itulah yang akan menjadikan jiwa manusia ni akan terganggu, makrifat dia terganggu, naluri asal tu jadi rosak dengan sebab faktor pengaruh nafsu ni. Kemudian pengaruh-pengaruh lain lagi, bila nafsu ni lah, pengaruh lain lagi yang merosakkan jiwa manusia ni, pengaruh godaan-godaan setan. Allah Ta'ala jadikan setan ni sebagai makhluk untuk mengganggu manusia ni. Kita tak nak marah dia lah, memang kerja dia gitu dah. Jadi setan ni diciptakan Allah untuk tujuan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Disebut dalam Al-Quran bahawa setan itu dan kucu-kucu dia lah, dan pendukung-pendukung dia, setan-setan ni, iblis dan setan ni, dan yang sejalur dengan dia tu, lakum aduwwum mubin, bahawa dia ni adalah musuh yang jelas, yang terang bagi manusia. Permusuhan dia tu sangat terang dan jelas. Sebab apa? Kerana kita nak kenal benda tu datang daripada setan tu, pedomang dia banyak. Pedomang dia.
pedoman kita nak kenal. Antaranya nak jelas apa-apa ajakan dia yang bercanggah dengan perintah Allah, kita tahulah, mari daripada dia lah tu. Secara umumnya. Jadi kita nak cakap mana-mana dorongan, mari gerak hati dia ke arah supaya tidak melaksanakan perintah Allah, supaya tidak bersolat dan sebagainya, kita tahu mari dari dia. Mana-mana gerak dorongan dalam hati, mari supaya melakukan keburukan dan sebagainya, kejahatan dan sebagainya, dorongan tahulah, memang daripada setan lah tu. Jadi itu maksud innahu lakum aduwwum mubin. Bahawa setan ni musuh yang jelas. Kita boleh cah dengan mudah. Nak mana? Kita tengok ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tu. Muafakat ke tak? Kita tahu baik buruk, kita tahu situ. Jadi kalau mari gerakan-gerakan dalam qalbu kita ni yang berlawan dengan syarak ni, maka kita tahulah itu adalah ajakan-ajakan daripada setan. Musuh yang terang. Tapi pengaruh dia ni menyebabkan hati kita jadi rosak. Rosak hati kita. Dalam hadis disebut riwayat, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Kalaulah tidak kena setan ni berkerumun banyak-banyak menutup hati manusia ni, la nazaru ila malakutis sama. Pastilah manusia dapat melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Dia akan jadi seorang mukmin yang baik. Dia akan jadi seorang yang bertakwa. Dia akan jadi seorang ahli makrifat. Tapi disebabkan kerana kerumunan setan ni banyak ni, tutup pintu hati manusia dengan bisikan wasa macam-macam, jadi terdendeng, terhijab daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Maka hilanglah makrifatnya. Tauhidnya ada tapi makrifatnya hilang. Kena gangguan-gangguan. Jadi musuh ni, gangguan daripada nafsu dan setan ini, inilah yang akan mendorong manusia melakukan kejahatan. Kalau manusia turut dia, ikut dia, lalu melakukan kejahatan, maka hati kalbu manusia akan jadi hitam. Akan menjadi kehitaman. Itulah yang disebut dalam hadis. Bila manusia ni buat salah, buat jahat, dan dia tidak menginsafinya, tidak membetulkannya, tidak berusaha untuk menyedarinya, untuk baiki dia, beristighfar, bertaubat dan sebagainya, tak ada usaha-usaha tu, maka dia akan tertitik dalam hatinya, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan tertitik dalam hatinya titik hitam. Ini bahasa maknawi, ini bahasa majazi. Tertitik-titik hitam itu bukanlah berarti ada sungguh titik hitam itu, tidak. Yang ini perangai manusia itu akan berubah. Berubah ke mana? Mengarah kepada perangai-perangai kebinatangan. Watak manusia jadi berubah. Perangai manusia dia berubah dengan watak-watak yang ada sama persamaan dengan kebinatangan. Kita nak tahu macam mana? Tengoklah perangai binatang tu mana. Perangai harimau, perangai singa, perangai lembu, perangai kubar mana. Jadi kalau kalbu kita jadi rosak, perangai kita akan berubah ikut perangai-perangai tu. Kita akan tengok. Dia akan cenderung kepada perangai-perangai kebinatangan. Itu alamat kalbu kita ni terganggu teruk. Diganggu kuat oleh dorongan-dorongan nafsu dan setan ni. Maka pengaruh-pengaruh sifat kita, watak kita, perangai kita akan cenderung ke situ. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Ulaika kal ad'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bukan binatang, seperti wataknya, sikapnya, perangainya cenderung kepada perangai-perangai kebinatangan ini. Sifat buruk mazmumah yang disenaraikan oleh ulama-ulama tasawuf dan kitab-kitab mereka itu semua sifat-sifat itu. Jadi tertitik-titik hitam. Titik hitam dalam kalbu manusia ni, dia kata berubah perangai jadi perangai buruk. Akhlak-akhlak yang mulia hilang. Terisi dengan akhlak-akhlak yang cela, yang mazmumah. Akhlak-akhlak yang buruk, yang bermacam-macam lah, yang disebut oleh ulama tasawuf dan kitab-kitab mereka itu. Dengan tamaknya, dengan hasad dekinya, dengan kebenciannya, permusuhannya, lepas tu dengan takabur sombongnya, dengan riaknya, dengan semuanya ada belakang. Cukup dekat. Semua itu perangai-perangai yang buruk, yang rosak. Tanda bahawa kalbu kita ni sedang diganggu kuat oleh golongan-golongan nafsu kita dan pedayang-pedayang setan. Dia sedang cekam kuat. Itu alamat. Alamat dia, kalbu kita jadi rosak, perangai kita jadi berubah teruk, mirip kepada perangai-perangai kebinatangan. Itu dia sebut. Jadi tasawuf ni nak bersih balik benda tu. Nak clear balik, nak bersih balik. Ada usahanya, ada manhajnya, ada caranya bagaimana nak betul balik benda tu. Ada pedoman-pedoman dia ni. Jadi kita kena belajarlah pedoman-pedoman dia, dan kalau kita belajar mulai ikut pedoman dia, insya-Allah akan nampak hasil dia. Cuma cepat lambat je lah. Banyak sikit je lah. Tapi insya-Allah akan nampak laluan dia. Ikut pedoman dia.